Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Ingat, matlamat kita nak menguasai kitab Ibnu Katsir. Itu matlamat utama. Jangan siapa ada rasa rendah diri. Semua orang boleh faham dan boleh membaca Ibnu Katsir. Asalkan boleh dengar cakap ustaz. Antara cakap ustaz, balik lepas baca tu, lepas belajar tu, balik paling kurang pun baca beberapa kali. Tak faham tak apa, baca sekadar yang faham. Sebab kita nak masukkan dia punya lenggok-lenggok bahasa tu dalam, dia panggil phonetic engine. Phonetic engine ni maknanya enjin suara. Baca saja. Ya. Sebab kita ambil ginilah. Kita masa kecil tak pernah kita belajar ada whiteboard kan, belajar bahasa dengan mak kita tak ada. Tapi kita boleh cakap lepas 4 tahun, 3 tahun. Di sini ada whiteboard, ada ustaz ngajar. Takkan tak boleh faham, ni tak? Andaian kan? Okey, tuan-tuan dan puan. Okey. Puan, Assalamualaikum. Dah masuk dah tu. Yes, Saya dia Okey. Okey. Kita akan baca tafsir Muyassar, iaitu tafsir pembimbing. Tafsir Muyassar ni membimbing untuk kita memahami tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan mesti ingat ya. Tafsir Muyassar, tafsir membimbing. Kita baca tak banyak, dalam setengah muka pun tak apa. Jadi tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan kita bacalah tafsir Muyassar ni di rumah ya. Siapa ada kitab, siapa yang belum dapat lagi tafsir Muyassar, Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah saya dapat. Biar. Ini semuka surat 2 in 1. Tafsir Muyassar ada orang yang belum ada lagi. Lihat. Siapa yang belum dapat lagi? Ambil ya. Okey. Okey, tafsir Muyassar ya. Iaitu surah Al-Baqarah. Ada yang dapat kecil ya, ataupun ada yang tak besar. Okey, ada yang besar, ada yang kecil. Siapa yang matanya tajam, kecil. Yang matanya besar, tak tajam, kena besar lah. Okey, kita bersyukur pada Allah. Sekarang kita baca. Ya. Tuan-tuan dan puan jangan risau bila saya baca beberapa kali. Sebab itu kaedah. Saya baca beberapa kali, jangan risau. Okey. Ada siapa tak dapat lagi ini? Yang ini dengan yang ini belakang. Nak besar nak kecil? Oh tu. Nak besar pulang balik yang kecil. Dah pula. Baik ustaz ni baik. Besar. Besar pulang balik yang kecil. Siapa nak Besar. Besar. Tapi ada yang kecil, sama je, muka surat sama je. Okey. Ambil besar tukar. Ambil lah. Okey. Kita dah baca belum Alif Lam Mim Al-Baqarah? Belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Okey, nombor 1 tu ayat 1. Kita cuba faham ya. Suratul Baqarah. Cuba terjemah Suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita terjemah seperti mana yang kita telah belajar. Alif Lam Mim. Okey, terjemah je, jangan baca, terjemah je. Hazihil huruf. Inilah huruf, ini huruf. Hazihi tu isim isyarah ya. Al-huruf tu jamak muzakkar, jamak taksir. Mufrad dia harfun. Huruf ini iaitu huruf-huruf alif lam mim tu. Wa ghairiha. Bukan. Mana ghairi tu mana selainnya. Boleh pakai juga makna bukan. Tapi di sini makna dia selain. Tuan Cik tak ada? Ambil ni ya. Itu kecil ya. Sama je. Tapi itu bukan tafsir. Itu lain. Itu nahwu saja. Wa ghairiha. Okey. Dan lainnya minal huruf, dari huruf-huruf al-muqatta'ah. Al-muqatta'ah tu potong-potong. Mana huruf ni tak ada makna. Alif lam mim tu tak ada makna kan? Itu sebab dia muqatta'ah. Fi dalam. Kalau tak faham makna, cuba try cari root dia. Ataupun kalau jamak taksir, mufradkan dia. Macam huruf tu ada orang tak tahu. Kalau dia mufradkan dia jadi harfun. Harfun mana satu huruf. Fi awailis suwar. Di awal surah-surah. As-suwar itu jamak kepada suratun. Cuba gambarkan kalau sampai betul-betul ayat 30 tu, 30 muka surat Al-Baqarah tu, tuan-tuan boleh lah sebenarnya. Boleh lah. Tu. Maknanya alif lam mim, huruf-huruf ini dan selain daripadanya, maknanya ada lagi huruf muqatta'ah seperti nun, alif lam mim sad, alif lam mim ra, hamim, hamim ain sin qaf, ain sin qaf. Ya, lepas tu banyak lagi kan? Okey. Fiha, kita baca ikut dhamir tu, fiha di dalamnya. Ha tu kembali kepada muqatta'ah. Kembali kepada muqatta'ah sebab dia perempuan. Okey? Jadi buat arrow tak apa. Biarlah nampak apa tu, serabut sikit tak apa. Di dalam ayat muqatta'ah ini isyaratun, menunjukkan. Isyarat maknanya tanda. Ya, lampu isyarat. Kita pakai lampu isyarat kan? Patut misbahul isyarah. Ya, isyaratun ila, kepada i'jazil Quran. Ya. Mukjizat Quran. Boleh? Jadi balik nanti perempuan baca dalam beberapa kali lagi sambil faham makna. Tak faham tak apa. Okey. Okey. Tuan-tuan, sila tanda bulat ya. Faqad. Bulatkan dia. Itu term dalam buku tafsir. Faqad. Sesungguhnya. Maka sesungguhnya. Kalau qad saja, sesungguhnya. Tapi kalau faqad, kuat. Dia mengambil bukti daripada ayat sebelumnya. Ya? Demi sesungguhnya. Boleh. Tapi dia ni untuk fa'il, bukan untuk isim. Kan? Waqa'a. Waqa'a. Tak ada bahasa Melayu kita pakai. Waqa'a ni maknanya kita kata tempatkan, ataupun duduk, ataupun berlaku. Maknanya waqa'a tu berlaku ataupun ada
adanya haraf muqatta'ah ni. Ya? Waqa'ah satu huruf. Satu huruf. Waqa'ah tu mudhari' dia yaqa'u. Yaqa'u ni maknanya berlaku. Berlaku. Madi. Fa'il misal. Ingat tak misal? Waqa'a bi, mana berlaku dengannya, mana adanya huruf muqatta'ah ni, tahaddal musyrikin. Tahadda al-musyrikin tahu tak? Orang musyrik. Jadi tahadda tu maknanya ancaman. Ancaman. Adanya huruf muqatta'ah ni menjadi ancaman kepada orang kafir. Apa dia maksud ancaman? Orang kafir terkejut tengok benda apa ni? Alif lam mim ni. Ini alif huruf Arab, lam huruf Arab, mim huruf Arab, tapi aku tak faham. Jadi ancaman pada penyair. Penyair pada masa itu. Sebab pada masa Quran turun, syair hebat. Bergantung di Kaabah tu beribu-ribu. Dia buat pertandingan syair tu, dia panggil, dia ada pasar malam, dia ada pasar minggu. Turun semua orang dari Mekah. Jadi pasar-pasar minggu kita ni macam itulah agaknya ikut, tapi tak ada penyair. Ada pun orang buta menyanyi. Lebih kurang begitu dah tak? Sebab ramai orang tak semayang. Ya? Okey. Kalau semayang okey lah kan. Kita buat surau dekat situ, beli kapet, beli apa, sumbangan duit. Cantiklah surau tu. Tapi tak ramai orang semayang. Saya kata tanya budak-budak tu, kata yang semayang betul-betul dalam 20 orang je. Pasar Ampangan tu. Ramai lagi kita buat ni tahu aircon ni. Nak beli tahu aircon dalam 2, nak suruh dia orang pergi semayang kan. Pasar Ampangan ada flat tu, kita sewa rumah flat tu. Flat udar. Di bawah bangunan pertama. Kan bawah sekali kan. Okey. Okey. Fa'ajazu. Jangan lupa bulatkan fa tu. Fa'ajazu. Itu fa'il tu. Fa'il madi. Apa nak ajaza? Ajaza sama juga dengan i'jaz. Tapi i'jaz tu isim. Ajaza tu fa'il madi. Boleh? Fa'ajazu. Ya. Mengajaibkan. Ataupun mereka lemah. Melemahkan mereka. Mereka telah lemah. Dari. Yang mudah-mudah tu sebut je. Mu'aradatihi. Mu'aradah. Mu'aradah. Lencong. Melawan. Mana lemah dia nak melencong, tak boleh buat apa dah. Bila alif lam mim turun tu, cabaran pada orang kafir. Kata ulama tafsir. Maka mereka lemah dari menentangnya. Maka mereka telah lemah dari menentang. Menentang Al-Quran. Menentang. Bukan melencong tu lah. Sama juga. Dari melencong juga sama. I'rad. Ya. Mu'aradatihi. Mim alif ra da tihi. Menentang. Mu'aradah. Daripada aradah. Kalau tengok pada perkataan ain rin dengan da tu pun dah negatif. Menentang. Mengancam. Tak. Rada radia. Radia. Arada. Ru dia arada. Ru dia arada. Boleh kita teruskan? Fa tu saya suruh underline sebab itu keyword. Dalam ilmu tafsir bila dia kata fa tu in additions. Dalam bahasa orang putih yang lebih kurang lah. Jadi kalau tidak ada ayat sebelum tu maka tak ada fa. Fa tu bila turun saja alif lam mim maka dia pun lemah. Maknanya fa maka mereka pun lemah. Fa tu maka lah. Maka untuk menentang. Nama dia fa tu fa sebab. Tuan-tuan boleh tahu ni pun dah bagus dah.
Sebab tu kita penting sangat pada memahami nahwu surah Al-Quran ni. Sebab kita bercakap dengan Allah hari-hari. Betul tak? Nak bercakap Arab, orang Arab pun tak nak cakap Arab lah. Susah tu. Pergi Mekah, Malaysia. Malaysia ya. Tanya berapa ini? 4 buluz. Kita nak suruh cakap Arab, 4 buluz. Okey. Wahwa ya. Murakkabun. Murakkab. Murakkab ni daripada rakabah. Rakabah. Kita kata jahil murakkab kan? Orang jahil murakkab ni bila dia jahil satu benda, banyak benda dia jahil lagi. Berkait-kait. Jadi kita kata di sini wahwa murakkabun. Dia ni berkait. Berkait, rakabah berkait. Berkait. Ataupun kita kata sama juga kalau kita kata bersusun. Susun, rakabah ni susun. Macam kita susun kain tu rakabah lah. Rakabah. Min hazihil huruf. Macam ni lah kalau boleh kita tahu macam ni. Hebat kan? Allati tatakawan. Tak apa. Tatakawan ni yang terdiri. Terdiri. Tuan-tuan salin je, baca tatakawan yang terdiri. Minha, darinya, dari huruf-huruf tu. Tengok ha tu kembali pada huruf. Lughatul Arab, bahasa Arab. Maksudnya huruf-huruf ini dia kata dia tersusun dari huruf-huruf yang mana dari bahasa Arab. Betul tak? Biar faham betul-betul. Sebab bila tuan-tuan nak baca lepas ni, tuan-tuan tak perlu baca detail macam ni. Baca sekitar lalu je. Okey. Fadalla. Mana dalla? Dalla. Fa tu lagi satu. Fakir. Fa tu tambahan tu. Fa maka dalla. Dalla tak tahu. Kalau kata dalil tahu tak? Tahu. Dia dalla dari dalil lah. Dalil isim. Dalla tu fa'il. Maksudnya kita kata maka telah menunjukkan. Dalla. Kalau dalil tu menunjukkan juga. Mana dalil tu pertunjukan dalil. Ajzul. Ajzul. Ajaza. Daripada ijaz tadi. Daripada ajazu. Fa'ajzu fadalla ajzul arabi. Maka menunjukkan kelemahan orang Arab. Ingat, al-ajzu, ajzu tu dari ajazu. Fa'il dia, isim dia ijaz. Ijaz tu maknanya dia lemah. Kita kata juga ijaz tu maknanya dia mukjizat. Kerana mukjizat maksudnya bila orang tengok lemah. Fadalla, berlawan kita ni, menunjukkan mana kelemahan orang Arab. Anil ityan, ani dari al-ityan. Al-ityan ni kalau sebut atta tahu tak atta? Atta, alif ta atta. Atta datang. Kalau ityan tu isim dia. Lemah dari mendatangkan. Bimislihi, dengan seumpamanya. Maksudnya orang Arab tak boleh, penyair Arab tak boleh bawa alif lam mim macam ni. Kalau dia bawa pun dia tak tahu makna apa. Sebab ini wahyu Allah. Okey. Dalam Sepang tu dia kata ma'annahum itu term dia. Walaupun kita kata bersama mereka, ma'annahum walaupun. Kalau boleh tuan-tuan garis je lah, jangan buat bulatan. Ma'an itu term-term untuk nak elokkan bahasa. Ma'annahum walaupun mereka afsahun nas. Afsah. Kalau afsah tak tahu. Kalau fasih tahu? Fasih. Afsah ni lebih fasih ataupun superlatif.
sangat pasir. Sepasir-pasir. Maksudnya sepasir-pasir manusia. Orang Arab pada masa itu dianggap sepasir-pasir manusia. Sebab itu bila turun ayat Quran Alif Lam Mim, mereka pun tercengang juga. Apa ni? Betul ke ni dari Tuhan? Ni dari Muhammad ni? Ala annal Quran, bahawa Quran itu wahyun minallah. Okey. Kita baca ramai ya. Nombor 1 Alif Lam Mim. Tuan baca sambil ingat mana. Hazihil huruf wa ghairiha minal hurufil muqatta'ah fi awailis suwari fiha isyaratun ila i'jazil Quran. I'jaz tu maknanya mukjizat. Faqad waqa'a bihi tahaddal musyrikin fa'ajazu an mu'aradatihi wa huwa murakkabun min hadhihi al-huruf allati tatakawwanu minha. Apa dia root tatakawwanu? Tatakawwanu. Cuba cari root dia. Waw nun. Kawin ni maknanya menjadikan, terdiri, tatakawan. Root asal dia kana. Kana jadi tatakawan. Kana kawana. Lepas tu takawana, tatakawan. Tatakawan tu maknanya tersusun. Tersusun-susun. One word tak? Takau. Yeah, one word. One word. Asal dia takawana, madi dia. Takawana madi. Fa'il madi. Takawana. Kata bila dia tambah satu huruf, tatakawana. Jadi fa'il madi tambah satu huruf. Takawana. Allati tatakawwanu minha, ini fa'il mudhari', lughatul Arab. Tatakawwanu. Sabdu je. Ya, waw sabdu. Saya memang tak nak bariskan. Saya nak suruh tuan-tuan ingat tak berbaris. Sebab bila kita baca senyap tak berbaris. Betul tak? Kita faham je makna dia, tak ada baris. Orang Arab bukan tahu baca-baca ni. Betul. Suruh dia baris. Oh, tak tahu baris. Tapi makna dia tahu. Memang perlu baris. Tak apa. Ajar. Ni baru seperenggan. Nanti tunggulah perenggan yang ke-100. Tak perlu baris dah. Tak apa je. Tak apa. Dia peringkat awal boleh. Sebab kita nak baca melalui pengecaman nahwu saraf. Minha lughatul Arab. Lughatul Arab. Kalau kita tak sebut baris, kita tahu tak lughatul Arab tu bahasa Arab. Tak apa. Habis besok buku Ibnu Katsir, tuan-tuan boleh baca. Saya dah pengalaman sangat dah dengan orang. Cuma tuan-tuan balik baca 10 kali malam ni. Jangan tunggu sampai 7 jam. 7 jam dah pagi besok. Balik malam ni baca. Okey. Fadalla ajzul arabi anil ityan bi mithlihi. Al-ityan bi mithlihi. Kalau nak juga saya baris kat rumah sebelum mari sini. Allati
Tatakawwan minha lughatul Arab. Fadalla ajzul Arab anil ityan bimislihi ma'annahum afsahun nas ala anna al-Quran wahyum minallah. Ma'annahum afsahan nas, afsaha, sepasih-pasih manusia. Okey, tuan-tuan dengar saya terjemah. Alif Lam Mim ialah terdiri dari huruf-huruf dan yang lainnya daripada huruf-huruf muqatta'ah yang biasa terdapat di awal-awal surah. Ia menjadi tanda kepada mukjizat Al-Quran, dan sesungguhnya ia telah digunakan untuk mencabar orang kafir, musyrikin, sehingga mereka lemah untuk menentang Al-Quran. Ya, dan ia terdiri daripada huruf-huruf yang digunakan di dalam bahasa Arab. Okey, maka dengan itu menunjukkan lemahnya orang Arab untuk mendatang ayat yang seumpamanya, walaupun mereka itu sefasih-fasih manusia. Ini menunjukkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Itu kita terjemah dalam bahasa kita. Okay, itu bahasa Arab itulah. Okey, kita pindah pada ayat yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan, sila ingat up to key idea dalam Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tu huruf muqatta'ah, biasa terduduk pada surah-surah lain. Ya, dan ia adalah huruf kataan Arab. Ya, dengan sebab huruf itu maka orang kafir jadi lemah untuk nak mencabar Al-Quran. Ya, walaupun mereka itu manusia yang fasih tentang bahasa Arab pada masa itu. Ya, kerana apa sebab? Kerana Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan tulisan manusia. Itu dia, kita punya gist dia daripada ayat 1. Saya dulu belajar rewrite in English, rewrite. Lepas tu dia beri markah. Ini kalau rewrite boleh tak? Okey. Yang kedua, okey, surah kedua, kita baca ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran itu kitab yang tidak ragu padanya dan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi ini makna ni kena ingat dalam fikiran kita. Ini makna dia. Dan saya rasa tak ada masalah, semua orang boleh ingat. Okey. Zalikal Quran, terjemah. Inilah Al-Quran. Jadi dalam konteks ni kita kena terjemah itu. Mana dalam bahasa Inggeris dia kata is. The Quran is. Demikianlah Al-Quran, inilah Al-Quran, iaitu ataupun ialah, sebab dia nak menunjukkan bahawasanya subjek dengan predikat. Al-Kitabul Azim, agung, la syakka, tidak ragu, tidak syak. Kita dah pakai syak kan? Tidak ragu. Annahu sesungguhnya dia min indillah. Boleh tak kalau kita tahu semua perkataan macam indillah? Semua orang tahu kan? Di sisi Allah. Okey. Zalikal Quran wal kitabul azimul ladzi la syakka annahu min indillah. Tuan-tuan baca 10 kali balik nanti. Baca saja. Mestilah lebih baik daripada orang tak baca. Ada. Baca setelah kita faham. Zalika tu isim isyarah. Allazi tu isim mausul. Kita kenal tu. Jangan tak kenal. Zalikal Quran, inilah ataupun demikianlah
Ingat zalika tu untuk jauh. Isim isyarah lil ba'id untuk laki-laki. Zalika untuk perempuan tilka. Kalau ramai ulaika. Untuk laki-laki ulaika, perempuan ulaika juga. Ingat tu. Jadi sambil-sambil kita ulang kaji ni, kita akan recall balik nama-nama isim tu. Fala yasihhu, fala, maka tidak boleh. Fala yasihhu, tidak sah. Yasihhu tu makna sah. Yasihhu maka tidak sah. Bila tidak sah tu tidak harus, tidak boleh dalam bahasa kita. An yartaba ahadun. Yartaba tak apa, tak tahu. Tahu tak kalau irtaba? Irtaba. Kalau taba tahu? Taba. Taubat. Kembali taubat samalah. Okey, di sini memberi makna maka tidak sah seseorang itu yartaba ni makna mensangsikan. Sanksi. Yartaba makna mensangsi. Makna dia tu tak elok. Menyangsikan. Lebih bukan syak lah. Fihi, padanya pada Quran itu ahadun. Ahadun satu. Jadi dalam konteks ni buat bulat seseorang. Ingat tak adat apa tu? Adat tartibi ke adat asli? Ingat tak belajar adat dulu? Bilangan wahid isnin. Adab asli ya. Ahadun seorang. Li untuk wuduh. Wuduh ni daripada wadaha. Wuduh daripada apa tu? Kejelasannya. Mana Al-Quran ini jelas dari Allah, maka tidak ada siapa pun boleh meragui kesahihannya, kejelasannya, penjelasannya. Dia itu jelas dari Allah. Wuduh maknanya kita kata jelas, nyata bahawasanya ia dari Allah. Okey, seterusnya yantafi'u. Keluarkan root dia. Nafa'. Apa nafa'? Nafa' manfaat. Yantafi'u tu mendapat manfaat. Root dia nafa'. Isi dia manfaat. Kita dah pakai hari-hari dalam hidup kita. Manfaat. Tak ada manfaat. Yantafi'u bihil muttaqun. Mendapat manfaat oleh orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun jamak muzakkar salim. Marfu' dengan waw. Kalau mansub majrur dengan ya. Muttaqin. Okey? Mendapat faedah dengannya oleh orang yang bertakwa bil ilmi an-nafi' yang manfaat, yang berguna, wal amali as-salih, yang ikhlas, yang betul. Okey. Jadi balik baca berapa kali. Wahumul lazina, wahum allazina, orang-orang yang yakhafuna Allah, takutkan Allah. Wa yattabi'una, dan mengikut ahkamahu, hukum-hukum. Ya. Okey. Ya. Wa tabi'un daripada tabi'. Kalau tabi' terti kan, tabi' pun ikut. Ya tabi'un, kita kena pandai pecah-pecahkan dia. Dia tak boleh menjadi makna yang terbalik. Ya. Mengikut. Ya, mudhari'. Okey. Okey. Ulama soleh.
Okey. Kita baca lagi sikit boleh? Kita baca. Ya, nak repeat lagi. Okey. Saya baca bahasa Arab, lepas tu saya terjemah bahasa Melayu. Nombor 2 tu As-Sani, 2. Zalikal Quran huwa Al-Kitabul Aziz Allazi syakka annahu min indillah fala yasihu. Tidak boleh. Tidak sah, tidak boleh sama. An yartaba fihi, bahawa yartaba ni kita kata tadi menyangsikan. Dalam bahasa yang mudah, meragukan. Tidak boleh seseorang meragukan padanya. Maka tidak sah bahawa meragukan padanya oleh seseorang liwuduhi, kerana penjelasannya, bukan penjelasan apa, kerana nyatanya dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wuduh tu maknanya nyata, terang, jelas dari Allah, ya. Ruh dia wadaha. Wuduhi, liwuduhihi. Dia bersambung dengan dhamir, ya. Yes. Bersambung dengan lam. Liwuduhihi. Li tu kerana. Wuduh tu maknanya jelas. Kerana jelasnya ia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? Yang tafi'u bihil muttaqun, mendapat manfaat oleh orang bertakwa. Bil ilmi an-nafi', yang bermanfaat. Wal amali as-salih, yang betul, yang betul. Wa hum allazina yakhafuna Allah wa yattabi'una ahkamahu. Nanti insya-Allah saya bariskan, ya, untuk tuan-tuan, ya. Saya bariskan. Tak apa, insya-Allah, jangan risau. Okey, saya terjemahkan balik dalam bahasa yang kita punya. Demikianlah Al-Quran itu. Ingat, Al-Quran tu ada alif lam, ya. Itu isim sebuah kitab yang maha besar, yang tidak ragu padanya bahawasanya ia dari Allah. Maka tidak sah seseorang meragu padanya, disebabkan oleh apa tu, jelasnya, nyatanya, nyata, tak ada ragu lagi dia dari Allah. Dan okey, mengambil manfaat dengan Al-Quran itu oleh orang-orang yang bertakwa, dengan ilmu yang berfaedah serta amal yang soleh yang diajar dalam Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan takutkan Allah dan mengikut hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Ya, okey. Ya. Bil ilmi tu, kenapa al-ilmi tu baik bawah? Sebab ada jar majrur, ada bang. Dan kenapa an-nafi'i tu baik bawah juga? Tabi'. Tabi' tahu, kalau kata wayat tabi'una dah tak tahu dah. Lama-lama tahu, jangan risau. Perkataannya sama je. Tuan-tuan, tak rasa rindu ke kalau kita akhir tahun depan ni, tahun ni boleh baca tafsir Ibn Katsir? Dan baca ni faham dengan jelas. Okay. Ada guru lain tu, dia kata, Ustaz, dari sekarang kita simpan duit, kita pergi sampai ijazah duduk di Al-Rahmah.
Oh, sana hebat-hebat. Bukan, sini hebat lagi. Sana tak advance. Sana dia orang ni macam tuan-tuan juga. Maaf cakap lah, bukan kata apa. Dia orang ni jurutera, tahu tak? Tukang cocok orang ni. Ya, tukang biu. Lepas tu tukang lipat-lipat kain, pam-pam, bubuk-bubuk ni kan ni. Tapi akhirnya boleh baca Ibnu Katsir. Macam nak menangis dia kata. Maknanya ada seorang tu, dia kata, ya Allah, saya tak fikir Ustaz. Saya memang dah nak balik Kedah lah, nak tanam pokok zaitun. Tapi akhirnya tak jadi. Berpuncanya daripada bos saya, dia kata memang duduk sini. Akhirnya belajar dengan saya, dah 3 tahun dah. Sekarang ni dah boleh baca bagus dah kitab-kitab Arab. Jadi tuan-tuan macam tu juga. Ya? Kak Bibah tu kan? Kenal? Puan Bibah. Dia kata hari-hari duk tengok darah-darah orang Ustaz. Dia bilik bedah kan. Saya pun dengar seram. Okey tuan-tuan. Nombor 3. Tengok kitab ni dia bagi ayat setiap muka surat. Nombor 3, kita baca nombor 3. Bukan baca ayat dulu. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi ke? Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita baca nombor 3. Wahum. Terjemah. Allazina yusaddiquna, membenarkan. Daripada sadaqah, yusaddiquna, ya? Bil ghaibi. Okey. Di sini dia kata membenarkan dengan ghaib. Mana perkataan ghaib ada dalam ayat tu? Bil ghaibi? Tapi yusaddiqun ada tak? Tak ada. Tak ada. Yusaddiqun tu dia ganti pada yu'minun. Yu'minun ya. Yusaddiqun bil ghaibi allazi la tudrikuhu. Mungkin tak tahu. Tudriku ni yang tidak boleh dicapai. Boleh dicapai. Mana adraka yudriku. La tu yang Lang tidak. Tudriku. Tidak capainya. tidak capainya. Mana kita terjemah dalam bahasa kita tidak boleh, tidak mampu dicapainya. Apa yang capai tu? Apa yang tak mampu tu? Hawasuhum. Ini tanda ni, hawas. Hum tahu tak hum? Hum mereka. Hawas tu maknanya panca indera 5 ni. Hawas, cuba sebut hawasuhum. Hawasu. Hawasu. Panca indera 5, kaki, tangan, mata semua. Okay. Hawasuhum wala, dan tidak, ini mesti tahu. Uquluhum, fikiran, akal mereka tidak boleh dicapai oleh panca indera mereka dan juga akal mereka. Wahdah, sesekali. Wahdah ni underline, jangan buat bulat, underline. Sesekali, sama sekali tak boleh dicapai oleh panca indera kita dan akal kita untuk nak melihat al-ghaib. Hari kiamat boleh tak? Neraka jahanam tak boleh. Tak boleh kan?